Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 7 ingin membentangkan tajuk kami, iaitu kesan globalisasi dan teknologi maklumat kepada etika, individu, masyarakat dan negara. Saya Nur Aisyah Akila binti Muhammad Rosli dan saya akan mendefinisikan apa itu globalisasi dan apa itu teknologi maklumat. Globalisasi ni ialah dunia tanpa sempadan akibat kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi. Ia berlaku aliran barangan, perkhidmatan, idea dan juga maklumat secara bebas antara negara tanpa sekatan. Globalisasi ini membawa kebaikan dan keburukan. Teknologi maklumat pula kita boleh ringkaskan sebagai satu proses pengaliran, pemprosesan, penyebaran dan penyimpanan maklumat yang menggunakan perantaraan teknologi. Seperti yang diketahui umum, teknologi boleh disifatkan sebagai satu bentuk pemudah cara yang membolehkan pengaliran maklumat menjadi lebih pantas. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Siti Aminah binti Sabudin. Saya akan membentangkan iaitu faktor kesan globalisasi dan teknologi maklumat kepada individu, masyarakat dan negara. Yang pertama ialah kepada masyarakat. Sebagai masyarakat dan ibu bapa memainkan peranan penting terhadap teknologi maklumat. Apabila ibu bapa sibuk bekerja sehingga tidak mempunyai masa untuk mengahadkan penggunaan telefon, iaitu seperti teknologi maklumat seperti internet di telefon bimbit dan juga komputer, maka akan berlaku pembaziran masa anak-anak di situ. Anak-anak akan habiskan masa mereka dengan bermain permainan di dalam telefon, menggunakan aplikasi YouTube dan sebagainya tanpa mengulang kaji pelajaran dan mengabaikan pelajaran mereka. Maka ia akan memberi kesan buruk kepada anak-anak dan juga kepada masa depan negara, iaitu sebagai yang mana tahu di umur kecil lah kita akan membimbing mereka untuk menjadi pembimbing dan pemimpin negara. Yang kedua ialah kepada individu, iaitu faktor pengetahuan. Kepada individu yang mempunyai pengetahuan yang lebih tinggi, mereka menyalahkan guna kecanggihan teknologi dan globalisasi, iaitu memberi kesan kepada globalisasi dunia, iaitu menjadi salah satu faktor jenayah kepada hari ini. Ia juga berlaku di negara luar, iaitu jenayah cyber. Mereka menggodam akaun Facebook, bank dan juga laman web penting syarikat. Apabila mereka menggodam dan menyalahgunakan pelbagai maklumat yang boleh didapati di dalam akaun tersebut. Yang ketiga ialah faktor keselamatan negara, terutamanya kepada negara. Apabila teknologi maklumat menjadi lebih canggih, maka kata laluan menjadi salah satu perkara yang penting buat negara. Hal ini berkaitan dengan sistem keselamatan yang diguna pakai oleh orang zaman kini, terutamanya sistem keselamatan yang digunakan oleh istana negara yang menggunakan teknologi maklumat dan sebagainya yang terdapat di dalam sistem. Oleh itu, kesan globalisasi dan teknologi maklumat pada etika individu dan masyarakat ini mempunyai pelbagai faktor negatif. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan kesan globalisasi dan teknologi maklumat. Sebelum itu saya akan menerangkan kesan-kesan baik terlebih dahulu. Globalisasi ini dapat memajukan ekonomi negara kerana dengan kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi ICT contohnya mempergiatkan perdagangan antarabangsa. Dengan cara ini, peniaga dapat meluaskan pasaran ke seluruh dunia dan juga ia dapat menjalankan e-dagang dan juga e-perbankan dan yang membantu
perkembangan ekonomi supaya menjadi lebih pesat. Kesan yang kedua ialah dapat mewujudkan persefahaman sejagat. Sistem komunikasi yang menghubungkan seluruh dunia dapat memudahkan interaksi kita dengan orang luar, dan juga kita dapat menukar pengetahuan, pengalaman budaya dan sebagainya. Selain itu, kita dapat menjalinkan hubungan dengan lebih erat. Seterusnya, pemindahan teknologi dapat bertambah dengan lebih pesat, ia akibat pelaburan asing yang membawa teknologi baru ke sesebuah negara, dan pelaburan asing dapat menumbuhkan pusat penyelidikan dan pembangunan R&D. Rakyat tempatan juga dapat berpeluang untuk mempelajari dan memiliki teknologi canggih. Selain itu, di bidang sosial, sistem pendidikan akan berkembang dengan lebih maju dengan adanya internet. Pendidikan jarak jauh juga yang kita lakukan sekarang dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan, sama ada di dalam negara ataupun di luar negeri. Dan pendidikan bertaraf dunia juga dapat diwujudkan di Malaysia dalam era globalisasi ini. Dan pelbagai ilmu ini akan menjadikan kita sebagai individu, masyarakat dan negara juga dapat berpengetahuan yang lebih luas. Seterusnya, kesan-kesan buruk. Yang pertama, globalisasi ini menyebabkan pencebaran budaya. Budaya liar dari barat dapat disebarkan melalui internet ataupun televisyen satelit. Budaya luar ini tidak dapat ditapis langsung. Ia menyebabkan generasi muda terikut-ikut dan menyebabkan nilai runtuh. Kesan yang kedua, dari segi pendidikan, peminggiran penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu akan menjadi kurang, akan menjadi lebih teruk. Ini disebabkan oleh bahasa Inggeris lebih diutamakan, terutamanya dalam IPTS yang lebih menggunakan bahasa Inggeris. Seterusnya, penyalahgunaan teknologi ini boleh membahayakan manusia. Contohnya, teknologi nuklear. Manusia boleh membuat teknologi nuklear dan boleh mengakibatkan kebocoran tenaga nuklear. Selain itu, teknologi pembuatan senjata, contohnya sebagai senjata moden, boleh memusnahkan kehidupan manusia. Dan seterusnya, pengintipan yang dilakukan oleh negara maju ini melalui satelit boleh memusnahkan sesebuah negara. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Nazatul Atira binti Zulkifli. Nombor pelajar 2020952633 dari kelas C3 554 BA06. So, untuk tajuk tugasan yang diberi, saya akan membincangkan tentang cabaran kesan globalisasi dan teknologi kepada etika individu, masyarakat dan juga negara. So, yang pertama iaitu masyarakat. Dalam pelayaran laman web negatif yang boleh mencetuskan kerosakan maruah nilai peribadi masyarakat sekeliling yang melibatkan jenayah seksualiti, perundangan serta perhubungan interpersonal. Firman Allah dalam Al-Quran bermaksud, jangan kamu menghampiri zina kerana ia adalah amalan yang sangat keji. Yang kedua, mari kita lihat dalam perspektif individu, iaitu kesahihan maklumat dan bahan maklumat yang mudah didapati di internet dikuatiri tidak sahih. Sebagai contoh, dengan hanya merujuk kepada bahan dari internet seperti Al-Quran, ianya boleh berlaku kesalahan fakta seperti ayat versi Israiliyat. Oleh itu, seseorang individu perlulah merujuk kepada sumber asal bagi mengesahkan maklumat dan bagi mengelakkan kekeliruan. Dan yang terakhir, kita tengok kepada perspektif negara, iaitu kegiatan perjudian mencabar nilai Islam dan negara sehinggalah boleh memburukkan nama negara kita sendiri. Oleh itu, pihak berkuasa, terutamanya sekali pihak polis yang terlibat, seharusnya sama-sama berganding bahu dalam menghentikan aktiviti perjudian dan dadah dari terus berleluasa, terutamanya di kalangan remaja. Firman Allah dalam Al-Quran bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi dan menilik nasib dan menyembah berhala adalah kotor dari amalan syaitan. Oleh itu,
kamu hendaklah jauhi dari perkara-perkara tersebut. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Aimin Nadira binti Husin. Contoh bagi kesan globalisasi dan teknologi maklumat terhadap etika individu ialah seseorang itu akan dapat kebaikan daripada teknologi sekarang kerana akan wujudnya budaya pembelajaran sepanjang masa. Individu itu akan dapat menggunakan teknologi sebagai tempat mencari ilmu dengan menyertai pembelajaran secara online dan percuma. Walau bagaimanapun, bagi seorang yang menggunakan teknologi sebagai tempat bersukaria, tanpa ilmu, mereka akan melayari perkara yang menjerumus kerosakan hidup seseorang. Sebagai contoh, seseorang individu remaja yang gemar melayari sumber atau gambar yang tidak bermoral akan mempunyai kesan yang besar terhadap psikologi dan etika remaja tersebut. Mereka akan terjerumus untuk melakukan perkara yang dilarang oleh Islam. Seterusnya, contoh bagi masyarakat pula, kita dapat melihat etika masyarakat kini yang mudah terpengaruh dengan ajaran dari negara luar, misalnya pemakaian orang barat melalui teknologi kini seperti halaman Instagram. Masyarakat Islam kini gemar untuk memakai pakaian yang menjolok mata dan tidak menutup aurat dengan sempurna kerana ingin mengikut trend pada zaman sekarang. Hasilnya, masyarakat akan menunjukkan etika yang tidak baik terhadap imej umat Islam seperti hilangnya sifat malu, tidak menghormati dan kesopanan dalam diri mereka. Dan akhir sekali, contoh bagi negara yang kita dapat lihat apabila globalisasi dan teknologi yang makin kian maju ialah menghasilkan negara yang mudah terdedah dengan penipuan sedikit duit seperti tawaran hadiah dengan jumlah yang besar kepada seseorang. Apabila teknologi makin canggih, banyak kes penipuan duit di antara negara akan wujud kerana mereka mudah untuk mendapat maklumat diri seseorang di laman sosial dan hasilnya memberi impak yang besar kepada negara kerana adanya sikap penipuan seperti ini. Hal ini akan menghasilkan etika yang buruk kepada negara kerana hilangnya kepercayaan terhadap negara lain dan hilang rasa hormat kepada negara kerana perkara yang negatif telah berlaku. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Putri Nur Alia binti Tasrifin dan saya akan menjelaskan solusi bagi kesan globalisasi dan teknologi maklumat kepada etika individu, masyarakat dan negara. Terdapat 4 solusi iaitu dari segi aspek individu, masyarakat, negara dan teknologi. Yang pertama, solusi bagi aspek individu ialah individu mesti menyemai semangat nasionalisme yang kuat dalam jiwa mereka untuk mengelakkan diri daripada hanyut dengan arus globalisasi. Dengan cara itu, setiap individu membesar dengan penuh rasa bangga sebagai rakyat Malaysia. Sejurus itu, setiap orang dengan senang hati dapat menyahut seruan kerajaan untuk menyokong barangan buatan tempatan bagi meningkatkan persaingan dengan barangan import. Seterusnya, solusi yang kedua dari aspek masyarakat iaitu menitik beratkan aspek ajaran agama di kalangan masyarakat. Kepentingan nilai murni dan akhlak perlu diberi penekanan dalam kalangan generasi muda. Ini dapat membantu remaja membina jati diri yang kuat. Dengan itu, berpegang teguh kepada prinsip moral yang kukuh dapat membantu masyarakat dalam mengharungi arus globalisasi. Yang ketiga, terdapat 2 solusi dari aspek negara. Solusi pertama ialah kerajaan menambah baik kemudahan infrastruktur. Kerajaan harus memberi keutamaan kepada perbelanjaan sektor awam dan swasta untuk meningkatkan daya saing ekonomi, menarik pelaburan baharu dan menjana sumber pertumbuhan ekonomi baharu. Ini boleh membantu memangkin industri pembinaan dan seterusnya mengurangkan kesan kelembapan dalam pertumbuhan ekonomi global. Solusi yang kedua untuk negara ialah kerajaan meningkatkan kompetensi kerja untuk mewujudkan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi. Program latihan tenaga kerja dapat memberi nilai tambah yang baik dari segi ekonomi dan sosial. Tenaga kerja akan dibekalkan dengan standard kompetensi yang diperlukan dalam dunia pekerjaan. Dengan ini, kemampuan bangsa tenaga kerja dapat diperkasakan dengan pesat. Akhir sekali, solusi dari aspek teknologi. Kerajaan mewujudkan sumber manusia yang berkemahiran tinggi dan dalam pada masa yang sama meneruskan peningkatan teknologi. Penguasaan teknologi dan maklumat memanfaatkan struktur organisasi, sistem pengurusan, budaya perniagaan, kekuatan modal dan rangkaian perniagaan dengan pihak luar. Kerajaan berperanan mendidik masyarakat agar sentiasa menganalisa ketulusan dan kebenaran sesebuah maklumat tersebut. Globalisasi membawa maklumat tanpa sepadan dari negara lain. Rakyat harus berupaya membezakan kebenaran sesebuah maklumat. Maka undang-undang harus dikuatkuasakan untuk mengawal maklumat di internet.
Kesimpulannya, teknologi maklumat membawa pelbagai kebaikan. Namun, pada masa yang sama memberi laluan kepada aneka keburukan yang mampu melanda negara kita. Bagi mengelak atau mengurangkan kesan negatif, semua pihak dan dari pelbagai peringkat mestilah memainkan peranan untuk mengukuhkan nilai agama, moral dan etika masyarakat kita, khususnya bagi generasi muda, bagi mengelak daripada kesan negatif yang akan semakin parah. Kesan negatif sukar dihapuskan sepenuhnya, tetapi apa yang mungkin dapat dilakukan adalah meningkatkan kesan positif dan mengurangkan kesan negatif. Dasar-dasar kerajaan berkaitan dengan pendidikan dan budaya mestilah juga meletakkan isu salah guna dan kesan negatif ICT ini sebagai suatu yang penting bagi pemodenan dan pembangunan negara bangsa Malaysia. Adalah tidak dapat disangkal lagi bahawa ICT merupakan pemangkin utama di dalam globalisasi. Perkembangan ICT secara tidak langsung banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat Malaysia pada masa kini. Ia merupakan satu perkara yang tidak dapat dielakkan memandangkan negara kita amat memerlukan ICT sebagai salah satu asas kepada pembangunan negara. Pembangunan ICT dalam kehidupan telah menjadi sebahagian daripada kehidupan moden. Ini yang akan terus meningkat penggunaannya dan pengaruhnya dari masa ke semasa. Pengaruh ini dalam masyarakat telah melampau segenap aspek kehidupan, iaitu bermula daripada pengaruh ICT kepada sistem ekonomi sehinggalah kepada pengaruhnya terhadap budaya dan nilai dalam masyarakat. Sehubungan dengan itu, masyarakat mestilah bijak menerima dan menangkis kesan globalisasi melalui pendidikan yang seimbang. Cabaran globalisasi pada masa kini memerlukan pembentukan generasi muda yang berdaya tahan melalui ilmu dan kemahiran agar dapat terus memberi sumbangan kepada negara. Dengan ini, globalisasi secara tidak langsung akan membawa kebaikan dalam mempercepat proses pemodenan negara. Sekian daripada saya, Muhammad Akmal. Terima kasih.